Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita pada hari ini kita meneruskan lagi siri podcast santai kita, Aku, Islam dan juga Ramadan. Hari ini kita agak menarik dan juga istimewa kerana tetamu kita ada di sini. Kalau itu kita bersembah dengan guru besar, hari ini kita sembah dengan anak murid pula, insya-Allah. Okay, kita mula terus dengan perkenalkan diri sikit. Yalah. Assalamualaikum. Bersama Ana Salman bin Saifur Rahman. Okey. Ana bekas pelajar Sekolah Menengah Agama Datuk Rahman, Smart dekat Mangsa Maju. Sekarang nama-nama dia ni. Nama-nama dia semua UK lah, Sekolah Menengah Usahawan Alamin. Okey. Lagi? Saya boleh Ustaz. Sekarang buat apa? Baru ni Ana baru BSPM dan belum tak ada kerja lagi lah, insyaAllah masih cari peluang. Ada minta mana-mana? Belum lagi. Belum minta. Ana tolong jaga family dulu, ada family. Lepas ni nak sambung mana? Cuba minta laluan ke luar negara, insyaAllah. Tapi ada backup plan lah, insyaAllah. Okey. Luar negara tu prefer mana? Prefer negara orang putih ke negara orang tak putih? Anak nak sambung bidang sains, teknologi semua tu, jadi negara orang putih juga lah. Putih lah. Okey, insyaAllah. Okey, kita pergi kepada soalan pertama lah. Ini daripada perspektif orang muda betul lah. Kalau kita tengok di Malaysia ni, memang kalau tanya kepada kita lah, bulan Ramadan ni bulan apa, orang akan jawab bulan puasa. Kalau kita tanya bulan puasa ni bulan apa, bulan Ramadan lah. Bagi entah sendiri lah, macam mana entah rasa bulan Ramadan ni, adakah dia bulan puasa saja, ataupun setakat yang entah tahu ni, bulan Ramadan ni bulan apa? Bagi Ana, bulan Ramadan ni macam peluang lah, peluang yang Allah SWT nak bagi dekat kita, hamba dia, untuk bagi orang yang dah memang berada dekat atas syiar Islam, yang dah mengamalkan tu, untuk kita tambah baik. Dan bagi orang yang mungkin selama ni khilaf, selama ni dia tak serius dalam beramal ibadah ni, supaya dia untuk kembali kepada jalan yang betul lah. Jadi anak nampak bulan Ramadan ni bulan rahmah lah, rahmah Allah begitu. Bulan rahmah Allah yang sebagai bukti Allah tu sayang kat kita ni. Dan bagi anak bulan Ramadan ni bulan perubahan lah bagi anak. Banyak perubahan diri sendiri masing-masing. Kalau entah sendiri, apa yang entah pengalaman, entah ada apa-apa perubahan ke apa benda yang rasa sangat signifikan lah, ataupun besar yang pernah terjadi dalam bulan Ramadan? Ana rasa masa Ana 10 tahun kot, masa tu Ana mula serius lah nak ibadah dekat bulan Ramadan ni. Ana cuba khatam sekali, time dah jam 4, tapi Ana tak sempat. Sebab belum lancar bacaan semua tu. Jadi Ana cuba lagi lah. Alhamdulillah, Ana rasa dah jam 6 Ana dapat lah khatam 30 juzuk satu bulan Ramadan. Itu baca sendiri ke baca dekat sekolah? Baca sendiri lah, tapi dekat sekolah tu pun masa rehat ke apa, ambil masa sendiri lah. Walaupun masih perlahan-lahan lagi time tu. Ana rasa bulan Ramadan dia macam mana, dia bagi macam semangat buat kita buat benda yang kita rasa mustahil. Sebab syaitan tak ada. Syaitan tak ada. Kalau bulan lain mungkin syaitan tak kena ikat, lepas tu kita pula ada banyak lagi masa lain boleh buat benda lain. Betul, Ustaz. Dalam Ramadan ni kita kosong lah sikit. Setakat tengok kawan-kawan ni tu macam mana? Kalau kawan-kawan Ana masa bulan Ramadan ni, nampaklah tiba-tiba, bukan tiba-tiba lah, nampaklah rajin lah, makin rajin, Alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang kalau kita pergi kat surau tu, tiba-tiba Ana jumpa muka dia masa bulan Ramadan. Alhamdulillah dapat jumpa juga. Ada tak yang macam tak penting, macam tak ada apa-apa perbezaan bulan Ramadan dengan Alhamdulillah, kawan-kawan Ana nampaklah, walaupun dia tak nampak excited, tapi nampaklah dia buat benda dalam Ramadan, ibadah tambahan. Nampaklah ada kalau yang susah nak baca Quran, dia cuba juga 2-3 page, 2-3 muka, 2-3 helai. Syukurlah. Dalam keluarga pula, entah nak nama kau berapa?
Anak ke berapa? Oh, dalam keluarga Ana anak sulung, anak pertama. Dan kalau dalam keluarga Ana mencabar sikit lah Ramadan ni sebab mak ayah Ana biasa, ayah Ana lah, mak Ana kadang-kadang balik rumah pun lambat, tapi ayah Ana balik rumah sangat lambat lah. Sebab kerja jauh dengan mak waktu kerja semua tu. Jadi susah lah, pagi-pagi nak kena plan masa semua tu, dan nak beribadah sebagai satu keluarga pun mencabar juga nak ambil satu masa. Nak cari masa. Tapi sahur kat rumah ayah? Alhamdulillah sahur dapat dekat rumah lah. Sahur sama-sama lah? Sahur dapat sama-sama. Buka puasa? Tak sama? Buka puasa, kalau tengok bulan puasa ayah nak cuba lah. Tapi setakat ni masih boleh, insyaAllah. Pernah ke tak buka puasa sama masa sepanjang? Sebab sebelum ni ayah nak tak perlu baik lambat, tapi baru-baru ni. Okay. Paksa. Suasana Ramadan kalau dekat dalam family macam mana? Alhamdulillah, suasana parents sana, ibu bapa Ana sangat menekankan lah, sangat jaga adik-beradik Ana dengan Ana, bagi galakkan untuk tambahkan amal ibadat semua tu lah. Makna kalau Ana tak buat apa, makna suruh Ana pergi solat, pergi teman bawa adik-adik Ana pergi ke surau. Kalau anak dapat anak free time ke apa, Salman pergilah baca Quran, buat apa tak buat apa. Alhamdulillah, anak bersyukur juga. Kadang-kadang walaupun kita macam penatnya tekak sakit kan, tapi bila mak dah ingatkan, betul juga dah bulan puasa, dah bulan Ramadan, apa lagi nak buat. Okey, bagus. Ni soalan yang rasanya semua orang dapat. Maksudnya dalam tetamu kita ni semua orang akan dapat soalan ni. Kalau dalam bidang yang diminati sekarang kan, dalam bidang yang diminati sekarang ni, kenapa pilih bidang yang diminati tu, dan apa yang rasa boleh menyumbang melalui bidang yang diminati itu kepada Islam ataupun kepada masyarakat secara umum? Secara umumnya lah. Bidang yang sekarang Ana minat boleh berubah Ustaz. Pada masa ini Ana minat ke arah sains teknologi itulah. Dan bagi Ana, bila masa setiap kali Ana belajar pasal teori-teori sains ni, dan pasal berkaitan dengan teknologi ni, bila Ana belajar asas dia, Ana rasa kagum lah. Ana rasa kagum dengan kekuasaan Allah lah. Macam tu, macam mana Allah cipta setiap bahan-bahan yang ada dekat muka bumi ni, yang ada, semua ada sifat masing-masing yang unik. Dan macam mana kita sebagai manusia gunakan bahan-bahan dan nikmat yang Allah dah beri ni untuk kemudahan kita lah. Dan Allah bagi kita pilihan, sama ada untuk kita gunakan ilmu dan bahan yang ada kat sekeliling kita ni untuk ke arah kebaikan, ataupun kita gunakan sebagai dorongan nafsu. Teknologi tu spesifiknya apa dia? Yang minat sangat? Buat masa sekarang pengkomputeran lah. Jadi kita boleh gunakan coding semua tu ke apa? Cuba lah insyaAllah. Tapi dan teknologi tu semua kalau kita gunakan untuk kebaikan, alhamdulillah. Kalau kita, dan dia sebagai macam sebuah pedang lah dekat tangan orang yang betul, dia digunakan untuk kebaikan. Dan kalau untuk tangan orang salah, dia akan menghancurkan dan binasakan kita punya ni. Setakat ni dia dah buat sendiri-sendiri punya apa projek? Belum, mana masih belajar. Kot lah ada buat app ke? Setengah orang dia dah buat masa sekolah pun dia boleh buat. Masa SPM mana fokus SPM. Yelah, baru tak ambil subjek tu. Kalau ambil subjek tu mungkin boleh cuba lah. Mungkin boleh cuba. Ke edit video ke tak ada? Tak, Ana tak minat ke arah multimedia tu. Ana susah sikit. Lebih pada teknologi itulah. Teknologi. Kita kalau tengok dekat dalam Ikram pun, kalau contohnya dalam Ikram ni, dia menggabungkan ramai orang daripada banyak bidang juga. Macam kalau kita sekarang ni dekat studio ni macam ni lah, setting ni kan. Nak harap orang yang ke depan dia nampak macam ustaz, tapi dekat di latar belakang dia tu ataupun di balik tabir tu ramai orang yang terlibat kan. Dalam Ikram, kalau bukan Ikram saja kan, kalau kita ambil contoh macam DYA Gombak ni, kalau katakan ada pilihan ataupun ada teringat nak masuk UIA Gombak, dekat UIA Gombak dia ada satu subjek wajib belajar, nama dia Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Islamisasi Ilmu Pengetahuan, maksud dia ilmu pengetahuan ni sebenarnya semuanya Islam, tapi
masyarakat sekarang bila sebut belajar pengajian Islam, dia faham apa? Buka kitab. Dia belajar buka kitab ataupun bidang apa? Kalau sebut belajar pengajian Islam, dia faham bidang apa? Agama. Bidang agama ya kan? Agama sahaja. Tapi sebenarnya semua benda Islam. Kalau kita kata teknologi, Islam juga. Sebab bila semua benda tu Allah SWT yang ciptakan untuk kita, maksudnya kita kena bertanggungjawab lah kan. Jadi semua tu Islam lah. Jadi kalau kat UIA dia ajar benda tu subjek wajib. Maksudnya Islamisasi ilmu pengetahuan tu subjek wajib. Semua orang kena faham konsep tu. Konsep ilmu Islam ni dia bukan semata-mata yang Al-Quran, hadis ataupun kitab-kitab kitab-kitab ni semualah fiqh, sirah semua tu. Sebab tu kalau kat UIA dia tak ada nama fakulti pengajian Islam. Tak ada. Dekat UIA dia agak-agak apa nama dia kalau kat UIA. Orang yang ambil Quran Sunnah, orang yang ambil fiqh dekat UIA dia panggil apa? Fakulti apa? Sebab kalau kat Universiti Malaysia dia panggil fakulti pengajian Islam. Kalau kat UIA dia panggil apa? Agak-agak syariah. Tak. Bukan. Agak-agak dia panggil. Dia panggil ilmu wahyu. Sebab apa ilmu wahyu? Sebab ilmu ni ada yang wahyu. Maksudnya ada yang Allah wahyukan. Ada yang masih daripada Allah tapi bukan wahyu. Kita kena cari sendiri. Kena cari sendiri. Tapi semuanya ilmu Islam. Itulah menarik lah kalau pergi kat UAE. Tapi mungkin kat luar boleh dapat juga maklumat-maklumat ni. Sebenarnya UAE ada je tapi bukan pilihan pertama lah. Sebab sekarang rumah tapi minat juga. Rumah dekat Gombak Batu 7. Kalau nak pergi UAE berlari sampai. Itulah kata. Kalau ada dalam pilihan nak pergi ke UAE ni sekejap je. Ada je. Alhamdulillah ada je. Satu lagi. Dalam bulan Ramadan ni biasanya orang kaitkan bulan Ramadan ni dengan Al-Quran. Dalam banyak-banyak ayat Quran, tahulah bagi entahlah, ada tak ayat yang ataupun surah yang kita minat sangat? Kalau surah yang anak minat sangat, anak minat baca surah Al-Baqarah. Sebab time sekolah rendah dulu, bila dah nak habis sekolah rendah tu, anak masuk program tahfiz kat sekolah menengah, sekolah rendah. Dan masa anak tahun-tahun terakhir anak tu mula baca, sempat hafal Al-Baqarah sampai habis. Alhamdulillah. Mantap. Sekarang ingat lagi lah. Tengah mengingat nak kena murajaah ulang semua tu. Dan bila bulan Ramadan, anak nampak banyak, bila anak dah masuk sekolah menengah, time sekolah rendah hafal je. Masuk sekolah menengah, anak belajar bahasa Arab. Dan banyak tengok terjemahan lah. Ana nampak bagian surah ni special sikit lah kat Ana. Ana suka kisah-kisah yang dia bagi. Lepas tu, walaupun ayat-ayat dia panjang tapi Ana rasa sampailah ke hati. Sampai sekarang ingat lagi tak? Itulah, kadang-kadang ada karat-karat banyak. Ni sampai habis lah, maksudnya Al-Baqarah sampai habis lah. Al-Baqarah sampai habis. Mantap ni. Boleh jadi imam, maksudnya 3 hari pertama ni boleh jadi imam. Sebab kalau juzuk sehari satu juzuk, dia jadi imam lah. Ke memang imam? Tak. Imam kalau orang tepuk lah. Tepuk insyaAllah boleh. Okay, mantap. Kalau ayat dalam Al-Baqarah ada banyak yang anda suka. Antaranya ayat 30 lah yang semua harap yang rasa semua tahu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhir ayat. Ayat tu sedangkan anak masa tanggungjawab kat dunia, tanggungjawab sebenar kat dunia ni. Walaupun anak nak ceburi bidang apa-apa pun, bidang teknologi ke bidang agama, anak masih ada tanggungjawab tu lah sebagai seorang khalifah atau penghuni. Jadi tak kisahlah apa nak cebur bidang anak ambil nanti, kena berbalik kepada tu juga. Bagus. Tapi sajalah nak bagi ni sikit, nak bagi semangat lebih sikit. Sebab nanti nak belajar sains kan, InsyaAllah. Terutama di luar negara ni. Nanti akan keluar teori, bukan teori lah. Dia kalau dekat luar negara dia ajar sebagai fakta yang mengatakan manusia ni adalah dievolusikan daripada makhluk-makhluk lain sebelum menjadi manusia yang sempurna ni kan. Kalau ikut dalam bahasa Arab, kataan khalifah tu, dia ada banyak maksud. Antaranya yang kita selalu dengar, apa maksud dia? Kalau khalifah yang biasanya umat Islam dengar, pemimpin lah. Pemimpin dia, ataupun pentadbir kan, pengurus yang menjaga alam ni mengikut apa yang Allah SWT nak lah kan. Tapi antara maksud lain perkataan khalifah ni adalah satu makhluk yang silih berganti. Itu antara maksud dia. Jadi ada setengah ulama kata, macam mana? Kan ayat tu, ayat selepas je kan dia kata malaikat dia bertanya kan kepada Allah. Dia kata,
Kenapa nak buat satu makhluk yang bakal melakukan kerosakan? Macam mana malaikat tahu? Sebab ada yang dah pernah buat. Betul. Kerosakan. Maksudnya sebelum tu dah pernah ada makhluk yang macam manusia ataupun tak tahulah kan? Kita tak tahu. Yang kita tak tahu, yang dia dah pernah buat, yang malaikat tahu, dia ni dah pernah buat hancur, kenapa nak buat lagi? Kenapa buat lagi? Jadi dalam bahasa Arab kata khalifah tu antara maksud dia ialah yang silih berganti, yang bertukar-tukar. Maksudnya mungkin sekarang ni fasa kita lah manusia kan. Sebelum tu mungkin tak tahulah apa benda kan. Tapi macam tu antara maksud dalam kata khalifah. Kalau hantar belajar sains ni akan jumpa lah apa nama fakta ataupun dia kata teori-teori sains ni. Mungkin orang akan kata dia bertentangan dengan Quran pula. takut entah rasa anda faham tu. Rasa pun yang Ustaz Udin cakap kan nama dia teori evolusi. Jadi dia masih teori lah, dia belum fakta sebenarnya. Kalau kat luar negara dia ajarkan sebagai fakta. Dan memang nak nafikan terus pun ada juga, ada lawan Islam yang percaya. Ada juga saintis-saintis Islam yang percaya juga. Dan dia masih Islam, dia masih solat, dia masih beriman kan. Jadi kita pun tak boleh nak kata macam ni satu pendapat yang confirm salah kafir, siapa buat tu kira kafir, tak boleh lah. Sebab Allah tak ada dalil apa yang cakap yang jelas cakap bukan. Itulah, tu sajalah sebab ayat tu minat. Kalau dari dalam solat selalu baca ayat. Kalau dalam solat? Dalam solat kalau jadi imam ke ataupun solat sendiri-sendiri ke, suka baca ayat apa? Kadang-kadang kalau nak penat sangat, baca surah pendek-pendek. Tapi kalau anak kadang-kadang bila tahajud tu, kalau anak sempat buat, anak baca ayat berapa? Tak ingat, surah Al-Baqarah juga. Yang permulaan juzuk 2. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Sama juga Allah SWT kata Allah jadikan kita umat Islam sebagai golongan pertengahan supaya kita jadi saksi ke atas manusia. Jadi ayat tu pun sebenarnya anda dengar tafsir ayat tu bila masuk program kepimpinan sekolah kot. Dia minta kita bahaskan. Jadi betul anak terus. Siapa masa tu yang bahas je? Tak, dipercayakan kami dalam kumpulan. Yang ni yang jadi dia punya kondak. Tak apa-apa tak ingat dalam juga. Tapi ayat tu Ana tak ingat orang tu, tapi ayat tu Ana ingat sampai sekarang lah, alhamdulillah. Dia Ana suka ayat tu sebab dia ingatkan yang kita ni yang pertengahan, kita bukan mana-mana ekstrim, kita di antara dua atau lebih ekstrim tu lah. Dan supaya kita dan kita ni adalah saksi kepada umat manusia ke akhirat nanti. Jadi macam tanggungjawab juga lah. Jadi semua ayat-ayat berkaitan dengan tanggungjawab. Tapi itulah kalau nak dibahaskan dari segi bahasa kan, sebenarnya wasatan ni antara maksud lain dia. Wasat kan, antara maksud lain. Kalau hantar belajar math, kalau ambil bidang math lah, ada satu tu namanya statistik. Statistik kan, kalau kan katakan kita ada kotak, dalam kotak tu ada banyak-banyak bola. Kalau kita seluk tangan dia di atas, kebiasaannya kita akan ambil bola yang kat mana? Kat tengah-tengah. Biasanya yang kat tengah, jarang kita ambil yang kat sudut-sudut. Jadi antara maksud lain bila sebut wasatan, ummatan wasatan, maksudnya umat terpilih. Terpilih sebab dia biasanya orang akan ambil yang tengah. Sama juga kalau kita ada papan putih, macam papan putih kan, kalau orang nak tulis ataupun orang nak bagi tajuk, orang selalu tulis kat mana? Tengah-tengah sikit. Kat tengah-tengah. Orang tak tulis kat ujung kanan. Mungkin dia tulis sebab dia ada benda lain nak tulis, tapi kalau saja dia pilih kanan, jarang lah. Biasa orang tulis tarikh ke hari kat ujung kan. Dan antara maksud dalam perkataan wasat ni adalah perantaraan antara kita dengan antara manusia dengan Allah Ta'ala. Kita tak ada dapat wahyu kan. Dia tak ada wahyu dah, tak ada rasul lah. Dulu ada rasul. Jadi Rasulullah SAW dapat wahyu, disampaikan kepada manusia. Kita pula sebab dah tak ada rasul dah, kita pula yang jadi tengah-tengah lah, orang tengah yang menyampaikan. Jadi dia bukan semata-mata maksud tidak ekstrim juga. Dia boleh jadi maksud macam-macam kan. Itulah menarik. Okey, satu lagi last. Apa
pesanan lah, nasihat ke atau apa-apa bagi kepada Ana, nasihatkan Ana sikit. Nasihat ada nasihat apa lagi? Nasihat kawan ke ikutlah. Untuk Ustaz dengan siapa yang menonton, nasihat yang Ana mampu beri adalah kita jangan dalam bulan Ramadan ni kita jangan terdetik lah rasa tinggi, rasa bangga diri dengan amalan kita. Bila kita tengok ada orang yang cuba menjadi lebih baik lah, macam kalau kita tengok bila kita tengok ada orang dulu sebelum bulan Ramadan mungkin dia tak mungkin dia di mata kita bukan orang yang baik, dan bila masuk Ramadan dia jadi baik, dia jadi baik di mata kita. Kita tak boleh nak pandang alah itu Ramadan je, nanti lepas raya kita boleh. Jadi kita kena kita kena sangka baik lah, insyaAllah lepas Ramadan dia akan sama juga. Dan satu lagi kita kena bantu jugalah dia, sebab dalam bantu dia insyaAllah kita akan bantu diri kita sekali dalam masing-masing menguatkan diri lah dalam bulan Ramadan ni. Okey, bagus, nasihat bagus. Kena dengan kita semua. Satu lagi, ni soalan bonus. Ni saja je, tak ada. Sebab kita buat ni dalam bulan Ramadan ni, bulan puasa. Jadi nak tanyalah, suara Intan memang cakap slow macam tu ke sebab puasa? Ke memang Intan selalu siap hari pun memang cakap dengan cool, tenang? Anda tak ajak sekolah, tak tahu macam mana kan? Sebenarnya kadang-kadang Ana cakap kuat-kuat juga, tapi sebab kita mic dekat kan, jadi Ana takut pula silap-silap nanti terkuat, terpecah pula dengan bulan Ramadan lah. Sebab ingatkan sahur tadi kurang minum air sikit, jadi suara serak sikit. Okey, saja je lah. Jangan serius sangat. Okey, terima kasih banyak sudi datanglah untuk ditemu ramah, ditemu juga. Walaupun kita buat secara santai je, sebenarnya tak adalah formal sangat. Lebih kepada nak cerita-cerita pengalaman macam tu je. Terima kasih banyak, dan harapannya mudah-mudahan adalah juga kalau dia kena ke kawan-kawan ke apa yang semangat juga, boleh ajak dia datang. Kita tanya dia pula macam mana dia punya sudut pandang dia, perspektif dia kan. Kita tengok. InsyaAllah. Dan yang terakhir, Ana doakanlah kita semua insyaAllah, Anta terutamanya dan juga Ana dapat apa yang Allah SWT janjikan dalam bulan Ramadan ni, dapat takwa tu. Dan yang paling penting adalah kita keluar daripada madrasah Ramadan ni dalam keadaan dosa yang telah diampunkan dan juga amalan yang diterima oleh Allah SWT. Jadi kita tangguhkan dulu kita punya temu ramah santai ni, aku Islam dan juga Ramadan, dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak sekali lagi. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesilapan. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahniah.